Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ini sambungan kepada profil aku tadi, dan aku nak bercerita tentang pendirian politik kan. Apa pendirian politik aku kan. Jadi memang jelas lah, aku pendirian politik aku buat masa ni bebas. Jadi tarifan bebas ni adalah bergantung kepada masing-masing ni tarifan lah. Tapi kalau ikut tarifan aku ni bebas dari kecenderungan kepada parti-parti politik yang tertentu. Dia maksudnya bebas, non partisan lah, non partisan. Jadi sebab bukan aku tak percaya dengan parti ni memang bagus sebenarnya kan. Jadi sebab tak ada masalah dengan parti. Yang jadi masalah ni ialah anggota-anggota parti. Biasanya yang menimbulkan masalah ni, yang merosakkan parti ni adalah anggota-anggota parti. Kan? Sebab parti ini adalah satu wadah untuk satu perjuangan, dan biasanya memang dia akan memperjuangkan satu idealisme ataupun ideologi tertentu lah yang diorang pegang. Jadi setiap maknanya siapa-siapa yang menganggotai parti ini adalah orang yang mempunyai pandangan politik yang sama kan. Jadi kalau parti politik yang claim Islamik, jadi dah tentulah ahli-ahli dia tu memperjuangkan Islam kan. Jadi kalau yang parti tu demokratik, mestilah dia punya perjuangan dia tu berlandaskan kepada demokrasi kan. Jadi kalau ada parti yang liberal, mungkin perjuangan dia adalah liberalisme kan. Jadi pada aku dari segi pendirian tu, dan aku menilaikan diri aku sendiri ini sebagai seorang Islamic fundamentalist. Ya, sebab aku orang Islam. Jadi aku adalah seorang Islamic fundamentalist yang berpegang kepada asas-asas Islam lah. Kan, iaitu berpegang kepada rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kan? Jadi dan apa yang aku faham ialah Islam ini adalah dia adalah rahmatan lil alamin. Jadi dia untuk menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam kan. Jadi dah semestinya lah perjuangan itu adalah berlandaskan kepada kebenaran seperti mana yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi dalam perjuangan itu apa yang diusahakan adalah untuk melakukan segala kebaikan lah, segala kebaikan yang memberi manfaat kepada seluruh manusia dan juga alam kan. Dan salah satu tujuan dia yang aku tu nak bertanding ni lah. Jadi sebenarnya adalah untuk nak menyumbangkan apa yang setakat manalah pengalaman dan ilmu yang ada pada aku, yang tak sebanyak mana pun, tapi walaupun mungkin dapat aku menyumbangkan sedikit kebaikan kepada masyarakat itu, alhamdulillah lah. Jadi aku bersyukur sangat lah kalau dapat. Dan salah satu objektif pun yang aku usahakan adalah untuk nak membangunkan suasana persekitaran kehidupan yang baik lah, yang baik. Jadi sebab dalam Don Ijuk tu adalah kaum Melayu, Cina, India apa semua. Jadi aku bukan resis, dan aku rasa aku tak resis lah. Jadi sebab kita ni memang dijadikan dengan berbilang bangsa kan, untuk mengenal dan menghormati sesama manusia lah kan. Sebab semua manusia ni adalah hamba Allah, semua Allah yang jadikan. Cuma dari segi pegangan agama apa semua itu hak masing-masing lah, hak masing-masing. Tapi macam mana pun kita kena respect lah pegangan setiap orang tu kan. Okey, jadi dan salah satu lagi apa yang aku perjuangkan adalah Greenpeace. Greenpeace ni membawa maksud kehijauan dan keamanan kan. Maksud kehijauan ni dia merujuk kepada kelestarian alam. Sebab aku sukalah memang tanam ni apa semua jenis pertanian ni aku suka. Cuma aku tak adalah pandai sangat kan. Sebab iyalah
Sekurang-kurangnya pun kalau tanah satu pokok tu daripada daun tu pun dia akan mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Jadi kita hidup ni, kita bernafas, kita bernyawa ni dengan sokongan daripada oksigen tu, kan? Dan keamanan, dah rasa semua orang lah, semua orang mesti nak hidup aman, kan? Nak hidup aman dan harmoni, kan? Jadi cubalah, dan insyaAllah lah aku akan cuba untuk nak menyumbang lah sedikit, kan. Bukanlah maksudnya aku seorang je, jadi semua orang pun memanglah berusaha untuk nak mewujudkan keamanan dan kehidupan yang lebih baik, kan. Jadi aku harap mungkin dengan jawatan yang dipegang nanti tu, aku akan dapat menyumbangkan sedikit lah, kan. Okay. Dan bagaimana cara dia tu adalah pada aku melalui pengurusan sumber yang cekap, berkesan dan telus lah. Jadi kalau ada peruntukan apa semua tu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk manfaat, apa yang dapat memberi manfaat kepada semua lah. Tapi kalau nak puaskan hati semua pihak, semua orang tu memang susah lah, kan. Jadi mungkin ada lah yang tertinggal apa semua, tapi kena cuba yang terbaik lah. Okay. Dan antara isu yang sebenarnya lah yang mendorong aku untuk nak bertanding ni adalah dari segi pengurusan peruntukan pembangunan. Itu yang jadi masalah sebenarnya, kan. Jadi sebab kalau dalam peruntukan setahun 800,000, 5 tahun 4 juta. Jadi korang nilai sendirilah apa yang hasil dia daripada peruntukan sebanyak itu, kan. Apa hasil ni yang nampak daripada peruntukan yang disediakan? Saya tak tahulah, sebab aku dah kat sini dah 5-6 tahun kat sini. Tapi mungkin korang nampak lah apa kesan yang ada. Jadi itu terpulang atas penilaian korang lah, kan. Tapi kalau aku tengok, bila aku tanya pada kawan-kawan, kan, ramai yang buat homestay apa semua tu. Jadi pernah aku tanya dengan kawan aku, kan, okey, korang buat homestay apa semua tu, nak harapkan siapa yang nak duduk, nak sewa, kan. Jadi sedangkan apa daya tarikan untuk orang datang ke Ijuk? Itu persoalan utama dia, kan. Kita buat homestay tu adalah infra untuk agrotourism lah pada aku lah, kan. Homestay tu adalah infra kepada agrotourism. Jadi kalau agrotourism kat Ijuk tu, apa daya tarikan yang membolehkan orang luar untuk datang, kan. Tapi kalau sebelum aku pergi Korea itu, adalah terlibat dalam pertandingan kampung terbaik Selangor. Dan alhamdulillah kampung Ijuk dapat champion, dapat menang. Jadi sebenarnya bila melihat kat situ, pada aku sebenarnya terutamanya kampung Ijuk lah, terutamanya kampung Ijuk, dia dah ada dah, asas tu dah ada, cuma tinggal macam mana nak dibangunkan lagi. Macam nak dibangun. Pembangunan ni bukan maksudnya buat bangunan, kan. Pada aku bukan pembangunan ni bukannya buat bangunan banyak-banyak, buat rumah sana rumah sini sampai penuh, sampai jadi sesak, sampai tak boleh nak bernapas, kan. Jadi corak pembangunan tu ada macam-macam. Jadi kalau corak pembangunan yang berasaskan kepada pertanian, itu pada aku yang untuk kawasan kampung lah, kan, itu adalah yang terbaik lah pada aku, kan. Sebab kita nak kalau boleh kita nak duduk dalam satu kawasan sekitaran yang sihat, yang bersih, yang segar, kan.
Jadi sepatutnya benda-benda macam itulah. Contohnya macam ladang rock melon, kanipah semua tu kan. Sepatutnya itu dijadikan satu model untuk dikembangkan dengan lebih banyak lagi. Kan? So okey lah, yang tu nanti kan aku akan cerita dalam tak apalah, aku habiskan terus lah dari kat sini kan. Ini ada pula ada lori yang buat cleaning, dia bersihkan jalan apa semua kan. Jadi bising lah sikit kan, tak apalah. Okey, jadi dah aku punya perhatian tu pun dah jadi lari sikit lah. Jadi apa benda yang aku nak cakap tadi pun ada yang aku dah lupa lah. Tak apa lah, nanti mungkin ada rezeki nanti aku akan buat satu video lain lagi lah. Jadi apa yang pesan aku lah pada korang semua, jadi kalau korang bersetuju dan dengan hasrat aku untuk nak bertanding dalam pilihan raya ni, jadi apa yang korang perlu buat tak susah mana, bukannya nak pergi kempen rumah-rumah apa semua, tak payah. Sebab aku tak ada bajet pun untuk nak kempen kan, memang tak ada bajet. Jadi kalau nak bertanding dengan macam ikut biasa lah, macam biasa masuk bertanding sebagai bebas, lepas tu ada wakil calon parti lain yang bertanding tu, aku ibaratkan tu macam ni lah, macam cerita David and Goliath. Aku ni kecil je kan, tak ada siapa pun. Aku rasa pun tak ada pengaruh apa-apa dan bukan siapa-siapa pun, sama macam korang juga. Tapi cuma apa yang aku ada adalah kesedaran untuk memberikan apa yang ada pada aku untuk orang kampung. Sebab ialah mengenangkan generasi orang-orang tua dulu yang datang susah payah, datang daripada jauh naik sampan apa semua. Lepas tu kampung Ijuk tu dulu pun hutan, lepas tu ditebang tebas sampai jadi kampung macam sekarang ni kan. Jadi ini adalah salah satu usaha aku untuk mengenang jasa dia orang lah, kan, sebagai waris pada datuk aku, arwah bapa aku, arwah datuk aku. Jadi sebagai menyambung warisan untuk ditinggalkan kepada generasi yang akan datang. Jadi aku tak nak apa-apa. Kalau dapat allowance wakil rakyat tu pun dah, pada aku dah besar sangat lah. Itu pun dah bersyukur kan. Jadi aku dan harap-harap dapatlah menjadi seorang manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain kan. Sebab salah satu ciri yang itulah yang Allah sayang hamba-Nya adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kan, sebab kira umur pun dah macam sekarang ni, berapa lama lagi boleh hidup pun aku tak tahu kan. Mungkin besok, lusa, tahun depan, lagi setahun 2 tahun. Kalau ikutkan umur umat Nabi Muhammad sampai 64 je kan. Lebih daripada 64 tu bonus kan. Jadi kalau sekarang ni umur 59, kalau dapat menang ni campur dengan 5 tahun, genaplah 64 tahun kan. Jadi yalah, sebab ajal maut ni Allah yang tentukan kan. Jadi sementara masih hidup, masih bernyawa, masih kuat lagi, masih diberikan rezeki sihat apa semua, jadi gunakan, aku harap aku dapat gunakan dengan yang terbaik lah. Dan tak ada apa pun yang nak ditinggalkan. Okay, Assalamualaikum.